Dia nak jadi bowman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa, tak ada jiwa. Macam rare. Jadinya lepas ni senang lah. Tak payah aku nak selotip dekat mulut aku macam pelik pula bila selotip dekat mulut dia. Hari ni aku dah keluarkan motor restore tu. Aku dah buka sport rim, aku letak kat situ. Lepas tu semalam aku pernah bikin satu motor wave ni, wave 100 lah. Abang tu dia pernah bikin motor dengan aku lah. Lepas tu dia cakap dia nak hantar motor anak dia. Lah dia dah bikin motor dengan aku tu. Jadinya dia dah lama tak WhatsApp aku. Tiba-tiba semalam dia WhatsApp. Jadinya aku cakap, abang yang mana satu Lepas tu dia cakap motor anak dia 125Z. 125Z ni dia kata masuk air. Lepas tu dia nak spray exhaust dia. Kita tengok dia buka cover set. Lepas tu aku yang akan buka carburetor. Bakul dia buka, cover tengah ni dengan cover tepi ni. Depan tu tak payah buka. Jadinya aku dah biasa buka carburetor daripada tengah kan. Jadinya aku tak nak buka cover set dah. Tapi tengok jugalah, kalau macam dia punya getah dekat air cleaner belakang tu keras, aku kena buka cover set juga. Sebab kalau getah tu keras, memang susah nak masukkan carburetor. Jadinya kat sini kita harap-harap dia punya getah dekat carburetor tu, getah air cleaner box tu, harap-harap dia okey lah. Harap-harap dia tak keras. Kalau dia keras memang auto kena buka cover set. Memang susah nak buat kalau getah tu keras. Okey lah, jadinya aku tolong lah dia buka. Aku tak tahu kalau suruh dia buka 2 hari baru terbuka tu. Jadinya kita buka tunggu dia buka 2 hari kan. 2 hari macam mana? Kita nak servis carburetor je. Kita nak spray exhaust je ni. Jadi kalau 2 hari agak membuang masa kan. Pasal kenapalah hidup aku diuji begini. Jadi aku akan buka cover set tengah dia je. Maksudnya tengah ni dengan kiri kanan ni. Lepas tu kita tengok boleh cabut tak carburetor dia. Harap-harap boleh cabut lah carburetor dia. Try rasa getah dia kejap. Selamat getah dia lembut. Dia cakap motor dia ni masuk air. Exhaust dia buka je. Dia cakap motor dia masuk air. Jadinya kita kena buka. Exhaust pun kena buka. Sekarang aku tak nampak klip dia. Selamat klip dia dekat bawah ni skru. Kalau aku buka pantu fazat, klip-klip dia ni aku ubah arah dia. Sebab arah dia tu biasanya membuatkan kita kena buka cover set. Jadi macam susah. Pantu fazat ni aku akan ubah arah dia. Arah skru-skru dia kan. Tak letak dalam keadaan standing, benda tu ketat, maka dia okey lah. Kita kena buka klip dia tu kan. Klip dia tu kita kena buka. Lepas tu kita kena tarik klip tu ke belakang. Yang belah belakang lah. Kita kena buka, kita kena tarik ke belakang. Kalau macam yang belah depan, kita tak payah buka terus. Kita longgarkan dia dah boleh. Tu kita buka dia punya throttle. Lepas tu 125Z ni kan, dia choke dia tu, dia span 12. Jadinya korang kena buka pakai 12 common yang macam gini Lepas tu korang buka choke dia. Tapi pada aku kalau macam nak buka choke dia ni tak ada masalah pun. Sebab choke dia senang buka. Dia yang susah buka carburetor dia tu. Okay, jadinya kita buka wire choke dia. Lepas tu kita tarik wire choke dia keluar. Dekat head dia stiker QC tu pun ada lagi Aku dah lama juga tak jumpa stiker tu dekat One to Five. Getah dekat carburetor pun fit. Semalam sebelum dia tolong aku tu, dia tukar minyak hitam. Aku dah siap turunkan enjin. Dah siap turunkan enjin KR, dia belum siap-siap lagi tukar minyak hitam dia. Aku pun tak tahulah macam mana nak cakap. Mungkin mungkin dia punya minyak hitam tu ada hantu yang merasuki dia. Getah original dia warna kelabu. Getah warna kelabu ni dia memang betul-betul melekat dekat di kita punya carburetor. Jadinya dia makin lama makin ketat. Orang cakap kalau nak leaking petrol tu memang susah lah. Kalau getah original tu. Kalau getah yang hitam ni kadang-kadang dia keras lah. Kalau getah yang warna kelabu ni,
dia susah nak keras. Aku tak pernah jumpa lagi dah getah yang warna kelabu ni dia keras. Lain lah kalau motor yang dah betul bertahun-tahun. Itu tak tahu lah. Jadinya kita pusing, kau orang pusing hose tu, jadinya boleh tarik. Dia kalau kau orang main tarik je, dia memang takkan naik. Okay, lepas tu kita buka dia punya pipe tuti. Dia benda tu kadang-kadang sebenarnya tak susah pun, tapi disebabkan dia sempit. Biasalah Yamaha buat benda ni, dia pasang dengan keadaan kabel set semua terbuka. Bila kita nak servis, kita pula pandai-pandai pergi buka ni, pergi buka tu je. Jadinya memang macam itu lah. Memang kita akan menghadapi kesukaran. Jadi jangan banyak sekadar. Jarang buka lah. Dengan dekat hose tuti dia tu ada macam mana tau, macam zinc yang bulat ni kan, yang macam ni. Sebab benda ni biasanya hilang. Ni benda ni. Benda ni motor-motor standard dia ada. Benda tu biasanya memang hilang punya. Jangan risaulah. Sebab benda-benda tu. Okay, jadinya kita ada abang atau barang JNT. Okay, jadinya kita ambil barang JNT. Abang ni selalu berbual dengan aku juga. Bang, nama siapa bang? Nama betul bang. Wah, ini barang apa besar ya? Siapa? Member? Saya punya kot. Tapi tak tahulah barang apa yang aku beli besar macam ni. Tolong jangan campak. Oh tu. Kalau nanti taxi aku yelah. Tengok. Letak baik. Nampak tu, abang cakap dia tak campak pun. Lori kan. Lori jauh-jauh memang tak tahulah. Berapa tangan lah. Jangan cakap campak, dah tergolek semua Hey, sebelum maghrib. Betul lah. Tadi dia ada rawan kat mana tadi? Siapa yang? Edu kah? Oh ya, Masuk taman. payah juga Kau sana senang lepas susah juga, tapi itulah. Ada tempat lah. Ada lah. Duit dia mahal. Barang dia mahal. Tu abang cakap abang ada anak pakai kawal. Motor Dia order barang senang ni. memang senang, tapi duit je lah bang. Oh. Barang kawan ni duit barang-barang dia. Brake tu dia belum bikin lagi. Kau belum ke? Dia main brake depan dia. Oh, brake. Boleh. Orang muda sekarang memang pakai brake depan. Dia bukan masalah muda ke tua, masalah keselamatan. Orang dah bising lah. Tapi dia dah cari lah. Dengan dia punya pump dia dah pasang sendiri. Oh, dah pasal sini okey lah. Pasang sendiri tapi pump dia belum main lagi. Kena pump main baik kan. Kena main pump tu masuk sini kan. Gelas ni. Tak, ini saya buat YouTube. Bila masa pula aku beli blok 125Z IKK? Ya betul tu. Siapalah yang post kat aku ni? Rezeki ke apa? Macam mana? Sejak bila pula aku? Okay bang, terima kasih bang. Saiz 57. Cabut Z semua. 58. Aku mana ada bikin 125Z orang. Tak apalah, nantilah kita check siapa yang hantar kat aku. Kita nak fikir carburetor ni dulu. Kita kan nak buka carburetor, tapi sekarang kita dah termasuk dekat blok 125Z pula. Macam mana lah boleh beli blok 125Z? Bila aku buka, aku akan ubah. Contohnya sekarang aku buka daripada tepi gini kan. Bila aku dah buka, aku akan ubah dia buka daripada atas. Macam muskil lah pasal blok IKK tu. Aku mana ada beli blok IKK. Nak buat apa aku blok IKK 58 pula tu. Bila masa pula lah aku setting 125Z. Oh, ada budak tu, dia post kat aku, dia nak suruh aku voting. Oh ya. Dekat YouTube. Dekat Facebook. Dekat YouTube dia komen hari tu. Oh, jadinya ni lah ni barang dia. Aku jadi macam, yelah sebab banyak sangat kan. Jadinya macam aku terlupa. Aku bagi tahu. Lepas tu nanti dia cakap, nanti baru kita cerita pasal spek. Jadinya ni barang dia dah sampai. Jadinya aku akan mesej dia. Getah untuk overflow tu dia tercepit tau dekat klip. Jadinya aku cabut. Aku cabut getah tu. Getah ni aku cabut. Aku tak tarik keluar. Sebab bila kita tarik keluar nanti nak kena buka cover cover sprocket untuk kita masukkan balik. Memang dah layaknya lah motor ni kita servis dia punya carburetor. Okay, jadinya kita buka carburetor dia, kita check. Sebab kalau standard, Manjet dengan pilot dia standard 125Z,
memang tak sedap. Jadinya kita tengok angin dengan main jet dia. Jadinya sekarang kita buka carburetor dia, kita check. Pas buka carburetor ni, aku nak message owner blok IKK ni. Aku ingatkan dia hantar blok standard, rupanya dia hantar blok IKK. Jadinya kalau carburetor ni memang aku akan basuh pakai minyak petrol. Lepas tu aku akan pakai screwdriver ni untuk keluarkan dia. Hilang bosku. Dia sebab kalau 125Z yang tak pernah buka jarang buka carburetor ni kan, dia punya balak ni dia ketat. Korang memang kena ketuk. Tapi nak ketuk pun dia ada arah-arah dia. Dia bukannya orang cakap dua-dua side tu dia boleh keluar. Sekarang dia pakai main jet 100. Memang standard lah ni motor ni. Serius. Tengok pilot dia berapa. Aduh, tak nampak lah pilot. Kalau standard aku rasa 15 ke berapa, aku lupa lah. Betul sangkaanku 15 ni kalau kita pakai dia tak sedap jadinya aku akan tukar. Pelampung dia ni memang, motor ni memang tak pernah buka. Okay, kalau korang tengok kan, korang tengok dekat sini. Dekat kan, sini ni dia macam paku payung tapi dekat sini dia cuma bulat biasa je kan. Jadinya kita ketuk daripada sini keluar ke sana. Jangan tersilap ketuk daripada sana ke sini. Masak nanti rosak kita punya benda tu kan. Kita pakai box ni, kita letak dekat tapak payung macam gitu kan. Macam gitu. Lepas tu korang ketuk. Okay, kena alam macam ni kan. Kita kena alam macam ni bagi dia tak crack kan dia. Kita basuh carburetor dia bersih-bersih. Orang cakap kalau leaking macam gini kan, kat bawah ni orang cakap memang tak dapat dielakkan lah. Kalau 125Z lah, memang ada je leaking. Masa aku buka ni semua barang dia ada lagi, getah-getah dia semua ada lagi pun, tapi tetap masih leaking kan. Sebab yelah getah-getah yang ada tu pun bukannya jadi getah dah, dia dah keras. Kalau getah original kan, dia akan jadi warna kuning macam ni lah. Still dia masih lembut lagi, nampak. Itulah bezanya kalau kita dah tukar-tukar getah ni. Getah-getah yang kita dah tukar ni, aduh, dia cepat keras, getahnya cepat mati. Kita akan tukar dia punya pilot. Pilot kita pakai 2.5. Kita cari. Okay. Kita pakai pilot 22.5. Kita pakai minyak asal. Minyak dia asal 100. Maknanya motor ni memang standard lah. Dia tak pernah buka. Bagus budak ni. Lepas tu kita pasang pelampung ni. Okay. Okay, nah ni pelampung ni kan. Kalau korang tengok, dia macam gitu tau. Dia fokus tak? Okay, dia macam gitu kan. Dia tak kisah pun kau nak letak mana-mana benda ni. Cerita pasal adjust pelampung Okay, sekejap aku tunjuk. Aku pasang dulu Senang sikit kalau kita dah pasang nak tunjuk. Sebab dia ada adjust pelampung ni, ada mitos-mitos dia juga. Tengok, bila aku dah pasang, dia tak boleh tekan tau. Ada benda ni memang ketat. Jadinya korang kena ketuk sikit. Aku pun tak tahu kenapa 125Z ni ketat macam itu. Okay, cerita pasal adjust pelampung. Adjust pelampung kan, dia sebenarnya korang tak boleh adjust pelampung. Korang jangan adjust pelampung ni. Korang kena adjust benda dalam tu. Benda ni. Ni kan, benda ni kan. Benda ni, okay, contoh macam korang naikkan pelampung ni kan. Naikkan pelampung ni, lepas tu korang tak adjust benda ni. Benda ni yang mainkan kita punya, benda ni lah yang mainkan kita punya jarum pelampung. Bila korang adjust pelampung ni, macam korang bengkokkan pelampung tu kan. Sedangkan benda tu kau tak adjust langsung. Benda ni tak kacau. Jadinya benda tu tak ada function korang adjust. Sebab sebelum ni aku pernah kena motor Wave 125. Motor Wave 125, dia penyakit dia macam mana tau. Dia macam time kita bawa motor kan, kita bawa motor sampai 800 meter dia mati. Budak tu cakap dia nak kena tunggu sekejap, lepas tu dia start hidup balik. Okay, jadinya benda macam gitu terjadi sebab minyak lambat turun. Lepas tu dia bawa jumpa aku carburetor. Aku cakap aku tak sempat nak buat sebab aku banyak kerja. Lepas tu aku cakap dengan dia, kau buka lah carburetor, abang adjustkan pelampung.
Mula-mula aku cakap dengan dia, Kau buat sendiri je benda tu. Cakap dengan dia, kau adjust pelampung tu. Aku terangkan dekat voice lah kan, kat WhatsApp. Kejap lagi macam-macam dia buat. Dia tukar jarum lah, dia apalah. Dia kata bang, motornya makin teruk, makin sebu. Cakap macam mana pula boleh jadi sebu? Sebelum ni kan minyak je tak cukup kan. Tak tahulah dia kata. Saya beli yang full set punya. Dia cakap lepas tu dia dapat jarum sekali. Lepas tu saya tengok jarum yang ni tak sama dengan jarum yang tu. Tu yang saya tukar tu. Dia pergi tukar jarum yang tajam. Memanglah motor jadi sebu. Sebab macam aku cakap sebelum ni, bila minyak kita, jarum kita kecil, jadi penggunaan minyak tu banyak. Kena motor 4 stroke pula tu, apa, bebek Lepas tu aku dah cakap dengan dia gitu. Dia kata tak boleh abang. Tak boleh. Aku cakap bawa sini lah carburetor tu, abang adjustkan kejap. Aku modalkan screwdriver kecil tu kan. Lepas tu aku pakai botol ni, aku masukkan dekat dalam ni lah kan, dekat dalam tempat minyak ni aku masukkan. Lepas tu aku adjust pelampung dia. Aku adjust bagi limit lah. Bagi limit time aku letak macam ni, dalam keadaan minyak dia dah ada, tapi dia tak overflow. Jadinya kalau dia jadi lagi masalah macam itu masalahnya bukan carburetor. Tapi lepas aku adjust jarum pelampung tu, dia diam je kan. Aku dah buatkan benda tu. Aku cakap mana budak ni tak mesej-mesej aku pun, cakap benda tu okey ke tak okey. Lepas tu kan, member budak yang tadi tolong aku ni pula cakap, dia kata okey dah bang, motor Wawan dah tak mati lah. Dia kata dia dah ajak budak-budak ni pergi highway. Aku jadi macam kelakar apa, baru setting pelampung dah ajak pergi highway. Okay, jadinya kita dah siap servis benda Allah ni. Kita dah siap servis carburetor dia. Kita pasang carburetor dia. Lepas tu aku nak spray exhaust dia. Exhaust dia tu aku tengok dulu lah. Kalau macam keadaan dia teruk sangat, aku akan pakai power brush. Aku gosok, licinkan. Kita buang colour dia semua. Lepas tu kita spray hitam high temperature. Okay. Cerita pasal hitam high temperature ni. Hitam high temperature ni pada aku yang lawa lah. Lawa untuk spray exhaust. Kita pakai hitam high temperature samurai. Sebab aku pernah pakai Anchor, aku pernah pakai Chromoto. Tapi hitam mati dia tu tak lawa tau. Kalau hitam high temperature samurai lawa. Jadinya sampailah masanya kita pasang dia punya carburetor. Inilah saat-saat yang mendebarkan. Mau tak mendebar ni, nak pasang carburetor. Pasang carburetor ni biasanya susah. Jadi kita kena simpan kesabaran kita kat sini Simpan kesabaran kita untuk memasang sebiji carburetor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita cabut dululah hos ni. Hos yang dekat atas tapak rival tu pun aku cabut sebab benda tu sangkut. Jadi kita kena pusing-pusing baru kita boleh cabut. Sebab dia melekat. Kalau korang tak pusing memang tak boleh cabut. Korang tarik sampai putus lah getah tu. Jadinya macam kalau korang nak buka carburetor tu, hose tu ketat, korang pusing dulu hose tu, baru kita boleh cabut carburetor dia. Okay, kita pasang carburetor dulu. Tahu akak jiran aku ni tiba-tiba dia cakap habis. Apa yang habis ni? Tiba-tiba dia cakap habis. Aku jadi macam lap. Sebab kita sekarang dah servis carburetor. Carburetor dia dah bersih bosku. Jadinya tangan kita pun kena bersih masa pasang. Kita masukkan klip tu dulu. Kita letak ke belakang. Okay, kita lepaskan daripada rumah dia. Jangan dudukkan dalam rumah. Pasang dia punya hose overflow tu kan. Sebab nanti bila dia dah sampai bawah, hose overflow tu korang dah tak nampak. Jadinya korang kena masukkan dulu lah overflow tu. Kita berjuang memasang carburetor. Kau tengok betapa susahnya aku ingin memasukkannya. Memang susah babe, serius. 125Z memang susah nak pasang carburetor. Tapi bila dia getah dia lembut, dia akan memudahkan kerja kita lah. Tak perlulah kita nak buka kabel set. Kalau getah tu keras, terus terang aku cakap memang tak ada pilihan. Korang memang kena buka kabel set dia. Tidak sampai tua korang masukkan carburetor tu tak boleh. Sebab apa tahu? Sebab bila korang getah belakang tu keras, bila korang nak masukkan carburetor dia, nanti getah belakang tu dia tertanggal tau. Dia akan tertanggal.
Jadinya aku akan pakai screwdriver macam ni. Aku akan tarik sikit-sikit benda tu supaya masuk dekat dalam rumah dia. Dah masuk kan. Kan senang. Kita tak payahlah buka kabel set. Bukannya nak cakap macam ni, bukan nak cakap kita pemalas tau. Tapi benda tu ada jalan mudah. Jadinya janganlah kita susah-susah. Pada yang tak biasa, buka je lah. Macam aku dah biasa dah tengok carburetor 125Z ni. Jadinya aku dah kenal dah perangai carburetor 125Z. Aku dah kenal lah perangai carburetor 125Z ni. Kat carburetor je. Tapi motor ni memang standard gila. Semalam aku ram motor ni. Standard ni. Dengan getah dekat dengan stiker dekat head tu ada stiker QC Pass tu kan. Memang padu lah motor. Enjin dia pun bersih. Cuma dekat bahagian carburetor ni je dia macam berleaking. Okey, jadinya benda ni kita pasang balik lah. Okey. Orang cakap kalau benda tu datang ada, kita tak payah pandai-pandai nak buang. Okey. Lain lah kalau benda tu datang memang dah tak ada. Boleh lah kita tak pakai. Janganlah macam orang cakap, alah benda tu tak pakai pun tak apa. Motor sendiri tak nak pakai ke apa ke, tak kisah lah. Motor sendiri. Okay, jadinya aku akan pakai long nose untuk pasang benda ni. Sebab benda ni sempit, jadinya aku tak nampak kat dalam tu. Bila korang servis carburetor tu kan, pipe tuti tu jangan lupa pasang. Kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang bukannya kita tak tahu, kadang-kadang kita terlupa. Kita ni manusia biasa, tak jauh daripada kelupaan. Okay, jadi kita pasang semua getah-getah dia balik. Aku pasang getah tapak rival dia. Aku pasang getah minyak dia. Aku masukkan klip dia balik. Macam klip-klip yang dekat hose ni kan, kalau dia ada, pasang lah. Kalau dia tak ada tu lain lah. Dia memang benda tu orang cakap kalau tak ada pun tak leaking minyak. Tapi ni kita cerita pasal benda tu datang memang dah ada. Jadinya kita pasang. Dia benda-benda macam gini lah. Orang cakap yalah, sekali buka, alah benda tu tak ada pun tak apa. Dua kali buka, alah benda tu tak ada pun tak apa. Lama-lama semua benda yang tak apa tu tak ada kan. Dia macam itu lah. Dia sikit-sikit, lama-lama semua hilang. Buat motor ni sampai hari ni juga keluar. Aku tak nak simpan motor ni. Aku nak pakai motor restore. Tak kira apa pun terjadi, aku nak buat motor restore. Ada 3 biji aku dapat baru. Tapi sebelum buat video motor restore tu, sebab hari tu, bukan hari tu, semalam kot. Semalam dia cakap ada seorang budak ni, dia komen dekat YouTube aku kan. Dia cakap, "Bang, boleh tak abang review motor abang? Sebab saya memang minat sangat double R." Jadinya InsyaAllah lah aku try buat lah mampu mungkin. Sebab pada aku kalau nak buat review motor aku sendiri tu tak ada masalah kot. Sebab motor aku sendiri kot. Tapi motor aku tu lah, motor aku bukannya rajin sangat nak keluar. Kadang-kadang je keluar. Kita pasang dia punya throttle. Kalau throttle motor standard ni memang senang lah nak masuk. Sebab dia memang mengikut spesifikasi kan. Tak payah tengok pun pasang kan. Accent ya. Kalau throttle slide 30, kadang-kadang dia boleh isim sampai mana lubang ni. Kalau komputer standard tu tak payah tengok. Cuma tengok skru timing kat mana, pasang. Okey, sekarang kita dah siap servis carburetor. Okey. Aku terlupa lah. Tadi kita servis carburetor, jadinya minyak dekat dalam carburetor tu dah kering. Jadinya aku akan sedut benda ni. Pipe yang dekat atas tapak rival tu kan. Okey. Dia sebenarnya dia ada dua cara tau. Satu, korang sedut pipe yang dekat atas tapak rival. Yang kedua, korang tembak pipe yang masuk minyak. Tapi aku sarankan korang sedut pipe yang dekat atas tapak rival. Sebab apa? Okey. Sebab kalau korang tembak pipe yang masuk ke carburetor, dia memang boleh keluar minyak. Tapi bila korang tembak, dia paksa tau benda tu. Sebab dekat belakang tu dia ada macam pump tu dia ada getah. Getah tu bila kena angin terlalu kuat, nanti dia akan boleh koyak boleh koyak satu. Lepas tu bila korang dah tembak pakai angin tu, nanti minyaknya menyembur tau. Jadinya buat apa kita nak terai macam itu.
Jadi korang sedut je dekat atas tapak ribal. Dah terang-terang minyak yang masuk minyak tu dah masuk ke karburetor. Sedapnya. Sekarang kita dah siap servis dia punya karburetor. Sekarang kita nak gosok dia punya exhaust. Sekarang dah masuk waktu asar. Okey, jadinya exhaust ni aku tak gosok pakai grinder sebab dia punya tu dah karat sangat lah. Jadinya kalau aku gosok pakai grinder, nanti dia bocor. Bawah tu pun tadi aku gosok pakai sandpaper pun dah boleh bocor Jadinya aku gosok pakai sandpaper je. Keringkan pakai dryer ni. Kita spray warna hitam high temperature. Okay, kat dekat sini kita ada drama Dia budak ni. Api kuat sangat. Dia budak ni kan, dia tengok YouTube. Dia cakap apa tau? Dia cakap Dia cakap apa tau? Dia cakap inner tu kalau kalau pakai gas. Mana gasnya? Kalau pakai gas ni, inner ni kan boleh jadi lawa. Dia pun pergi bakar. Dia pergi bakar. Lah terbakar. Lah dia punya tu terbakar. Habis terbakar lampu dia. Lain kali jangan ikut sangat dekat YouTube. Aduh, kelakar lah. Budak ni suka buat hal dengan membekalkan ini. Jadinya ini exhaust yang kita spray tadi. Okay. Ini exhaust dia. Jadi kita akan pasang exhaust dia ni Okay. Kabel set yang dah terbakar tu jangan bersedih Jadinya kita pasang dia punya exhaust. Kita try start motor ni. Okey tak? Kita tengok. Okay, sekarang kita pasang dia punya exhaust. Kita try start motor ni. Kita tengok macam mana motor ni okey tak? Belakang kita tak ikat dulu. Kita try start dulu motor ni Senang hidup tak? Okay, jadinya bunyi motor ni pun kita dah tahu kan. Jadinya bunyi motor ni pun kita dah tahu kan. Dia bunyi standard tau. Bunyi motor standard ni kita boleh agak kan. Jadi aku try set angin dia. Tengok dia okey tak? Sekarang kita buka plug dia. Sebab motor ni macam pelik lah. Plug dia ke, dia punya blok ada carbon ke. Tapi tadi aku tak check pun blok dia tu dalam tu. Sebab yelah aku tak bajet pula motor ni sebu macam itu. Jadinya motor ni aku rasa tak boleh settle ni dengan servis carburetor. Sebab aku rasa macam pelik lah. Dia punya carbon dekat plug dia tu teruk sangat. Jadi aku try tukar plug. Kita tengok tukar plug ada perubahan tak? Sebab tadi plug dia pun macam dah teruk sangat. Motor ni tak berapa lama tak tukar plug, tak tahu lah kan. Sebab 4 stroke ni dia kering, dia tak ada tuti kan. Kalau 2 stroke ni memang kena rajin tukar plug lah. Tapi janganlah tiap-tiap bulan tukar plug. Maksud rajin tu nak kena rajin tengok bila masa sesuai kita nak tukar plug. Macam ni aku rasa plug ni memang dah lama ni tak tukar ni. Sekarang aku pakai plug G-Power. Okay, ni rupa plug lama dia. Korang tengok dah berkarat macam itu kan. Foto hitam macam itu. Tak tahu, kita try start lagi. Okey, jadinya better lah. Dia motor standard. Dia boleh pergi sampai RPM 9 je. Jadinya aku rasa motor ni tak okey lah.
kita tak boleh settlekan masalah dia dengan servis carburetor je. Jadinya aku akan cakap dengan abang ni. Aku nak buka dia punya dia punya head block. Nak buka dia punya head block sebab motor ni bunyi ring kuat. Jadinya kita try message owner dia. Kita tengok, kita tanya macam mana. Kalau dia suruh buka, esok aku buka lah. Malam ni ataupun malam ni aku buka, esok tinggal hantar je. Tapi kat sini bengkel buka, jadinya lockdown tak ada masalah sangat lah. Sebab aku rasa macam tak normal tau. Timing macam gitu, dia macam berat lah. Motor ni macam dah hilang power tau. Sebab bunyi ring dia kuat ni. Jadinya aku tunggu, aku WhatsApp bapak budak tu. Aku cakap dengan dia lah. Ya Allah, kau masuk dalam wire ke? Dia boleh masuk wire. Aku mesej bapak dia. Aku tanya macam mana nak buka ke tak nak motor ni. Sebab aku rasa dia tak normal lah benda ni.